ini saya ingin menceritakan hasil karya kartunis kita daripada Chicks Edzevin yang bertajuk Tidak Pernah Jauh. Terkadang hidup ini memang amat perih, tapi Tuhan terus mengulurkan tangannya untuk memberikan penghiburan di tengah masa-masa sulit. Kita harus tahu, Tuhan tidak pernah jauh dan kita tidak pernah jauh dari jangkauan tangannya. Hasil karya ini merupakan realiti dalam kehidupan kita karena kita penuh dengan banyak cobaan. Tapi kita kena ingatlah, Tuhan sentiasa ada untuk menjadi penghibur kepada kita sendiri. Inilah hasil karya kartunis saudari Edzevin yang bertajuk Tidak Pernah Jauh. Bye semua. Shalom Ewai, tajuk doa yang saya akan sampaikan adalah berkat. Saya ambil dalam ayat Alkitab Matius 7 ayat 7. Kenapa saya ambil ayat itu? Sebab ayat ini merupakan satu jawaban, yaitu doa itu ialah sebagai satu berkat. Pada umur saya 14 tahun, saya telah mengidap satu penyakit. Dan penyakit itu telah disembuhkan semasa saya umur 16 tahun. Tetapi tiba-tiba pada umur saya 17 tahun, pada tahun yang seterusnya, penyakit itu datang balik. Dan penyakit itu memberikan saya kerisauan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta tubuh badan yang sehat. Berikanlah saya tubuh badan yang sehat, dan tubuh badan sehat itu membolehkan saya mengikuti aktiviti-aktiviti di luar sana. Dan puji pada Tuhan, sekarang ini saya sudah sembuh, dikira sembuh, dan saya mampu mengikuti aktiviti-aktiviti di luar sana. Dan yang di luar sana mencari berkat hanya satu sahaja, berdoa. Sampai di situ sahaja. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan pendek. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Maha besar Tuhan kami, Raja semesta alam, pada saat ini ya Bapa, sebuah renungan pendek akan disampaikan. Kami memohon agar Bapa mengirimkan Roh Kudus, agar apa yang akan disampaikan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kami memohon agar Roh Suci dikirimkan kepada kami semua, agar kami dapat sematkan pelajaran ini dalam hati kami masing-masing dan dapat juga kami kongsikan dengan orang lain. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat manusia. Amin. Tajuk renungan kita pada kali ini adalah kegembiraan sebenar. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 17 ayat 22. Kalau dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia, bunyi ayat ini adalah begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita lihat satu versi lagi dalam bahasa Malaysia, bunyi ayat ini begini. Hati yang gembira menyihatkan badan, tetapi hati yang sedih melemahkan semangat. Apabila kita menonton TV, kita mendengar radio, membaca berita, atau memerhatikan di sekeliling kita, kita akan mendengar berita mengenai wabak COVID-19 yang sedang menular ke seluruh dunia sekarang ini, di mana sudah berjuta-juta orang telah dijangkiti. Selain daripada itu, kita juga mendengar berita-berita seperti penderaan pasangan dan kanak-kanak, penyalahgunaan dada, remaja mengandung, gangster,
pertambahan banduan, peperangan, AIDS, kemiskinan, dan bermacam-macam lagi. Pastinya perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita khawatir, tidak gembira. Satu kajian oleh University Texas Health Science Center menunjukkan bahawa terdapatnya kaitan di antara kesedihan dan penyakit. Kesedihan akan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit seperti stroke, penyakit jantung, sindrom metabolik, dan lain-lain lagi. Dan terdapat juga kajian di laman web di mana ia mengatakan bahawa kegembiraan rakyat di Malaysia bagi tahun 2018 adalah pada skala 5.34 daripada 10. Jadi maksudnya rakyat Malaysia tidaklah begitu gembira. Kegembiraan itu boleh digambarkan seolah-olah seperti rama-rama. Sekiranya kita memburunya, ia akan terbang pergi tanpa mampu kita capai. Tetapi sekiranya kita berpuas hati dengan apa yang kita miliki, ianya seperti meletakkan kegembiraan di bahu kita. Adakah kamu gembira dengan pekerjaan kamu? Sekiranya kamu tidak gembira, cuma ada dua pilihan. Sama ada yang pertama, kita belajar untuk menyukai pekerjaan itu, ataupun yang kedua, kita menukar pekerjaan kita. Semasa tempoh PKP ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, kita kena bataskan pergerakan dan berada di rumah sahaja. Tetapi, adakah anda gembira berada di rumah? Jika tidak, ajaklah Yesus bersama-sama anda. Dengan adanya Yesus di dalam keluarga kita, rumah kita akan penuh dengan kegembiraan. Bagaimana pula dengan diri anda sendiri? Anda boleh menjadi seseorang seperti mana yang anda dan Tuhan kehendaki. Tanpa itu pun, Yesus sentiasa mengasihi anda. Mengapa anda tidak gembira dengan diri anda sendiri, sedangkan Tuhan amat mengasihi anda? Dalam buku tulisan Ellen White di Adventist Home, bab 70 muka surat 430, dia menulis mengenai kegembiraan. Umat Kristian yang sejati akan bergembira. Dia juga menulis supaya kita jangan membenarkan kekhawatiran dan kebingungan untuk mengganggu fikiran kita. Sekiranya kita mencari kesedihan dan kesusahan yang kecil-kecil pun akan menjadi besar. Maka itu banyaklah perkara yang akan bermain-main di fikiran kita. Dalam perbualan kita pun, kita hanya akan membualkan perkara-perkara yang menyedihkan. Tetapi sekiranya kita berfikiran positif, kita akan sentiasa riang dan gembira. Sekiranya kita memberikan senyuman, maka ianya akan dikembalikan kepada kita. Sekiranya kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan gembira, maka orang lain pun akan mengucapkan sedemikian kepada kita. Kegembiraan tanpa sikap yang lewa adalah rahmat bagi orang Kristian. Kita boleh mempunyai kewibawaan sebagai orang Kristian dan pada waktu yang sama kita adalah orang yang gembira dan menyenangkan. Sampai di situ sajalah renungan kita pada kali ini, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam syurga, terima kasih ya Bapa atas renungan tadi. Semoga kami akan dapat mempraktikkan kegembiraan di dalam kehidupan kami senantiasa. Dan terima kasih ya Bapa di atas renungan ini, dan semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.